Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera. Jadi kat sini saya nak bawa itu um, konten untuk pada hari ini tentang pembentukan BB, iaitu BB flat, iaitu sideway, dan juga BB brake. Jadi kat sini saya nak ceritakan ulang lagi tentang itu kata pembentukan BB lah. Tapi yang ini ialah kenapa saya tekankan pada pembentukan BB flat dan juga BB brake, sebab yang ini adalah ramai yang dia buat duit pada asalnya, tapi at the end dia tak boleh buat duit dah. Bila BB tu dah break, dia dah tak boleh buat duit. Jadi masalahnya jadi macam tu lah. Jadi kalau macam yang kena sekarang ni, tarikh pada 29 bulan 6, iaitu pada hari Selasa pada pukul 8.31 pagi. Jadi kat sini kita nampak kan, okay, jelasnya keadaan BB tu dia flat, nampak? So flat ni bermaksudnya dia orang kata sideway lah. Okay, maknanya flat membawa maksud iaitu sideway. Okay, sideway. Okay, inilah dia punya maksud dia. So, maknanya price ni akan bergerak dalam harga jual semasa. Ini. Okay, maknanya dia akan mencari, dia akan bergerak daripada upper BB sampai ke lower BB. Okay, tapi ni dekat lah, tapi macam ni lah. Dia boleh bergerak dan dia boleh gerak dalam harga jual semasa. Maknanya dia akan antara ni ya, kadang-kadang dia jadi kalau macam dia atas kata atas middle band, dia dah jadi uptrend secara basicnya lah. Lepas tu kalau dia berada di bawah middle band, dia jadi downtrend. Lepas tu dia atas balik, dia jadi uptrend. And then dia berada kat bawah, dia jadi downtrend. So dia flat sebab dia bergerak dalam harga jual semasa. Jadi dia punya point ni ialah point dia yang kedua pula adalah pelabur ataupun market tiada keputusan lah. Biasanya pelabur tiada keputusan. Pelabur tiada keputusan. Maknanya macam tu. Okey. Biasanya yang ini saya suka gunakan, iaitu yang ini nombor 1. Okey, nombor 1 iaitu flat bermaksudnya sideway. Okey. Selepas tu dia akan pergi ke nombor 2 pula, iaitu pelabur tiada keputusan. Okey. Dan nombor 3 pula, nombor 3 je, pelabur menunggu keputusan. Menunggu keputusan. Maknanya apabila dia nak kata tiada keputusan kan, jadi dia akan tunggu, orang kata pelabur menunggu keputusan. Jadi biasanya dalam keadaan saya macam ni, saya akan buat first starting dari sini. Maknanya pelabur flat, maknanya tiada keputusan. Selepasnya berlaku dropping kat sini kan. Lepas tu dia mesti dah kata dalam keadaan sideway, dia sama ada dan teruskan perjalanan ke bawah atau tidak. Jadi dia akan pergi nombor 1 iaitu flat, maknanya sideway kat sini. Okey. Jadi dia akan pergi ke angle iaitu step yang kedua, iaitu dia bahagi kedua ni, iaitu pelabur tiada keputusan yang kat sini. Okey. Pelabur tiada keputusan. Okey, nombor 1 ialah dia dah jadi satu yang sideway dulu. Okey, sideway dulu kat sini. And then pelabur menunggu keputusan. Dan apa ni? Maknanya kat sini iaitu ini adalah situation, iaitu yang kata yang pertama berlaku kat sini, iaitu kat sini. Okey, iaitu flat sideway, iaitu dan yang kedua pula pelabur tiada keputusan, dia duduk kat sini. Okey, dan ketiga adalah pelabur menunggu keputusan. So pelabur menunggu keputusan akhirnya dia akan buat ke sini pula BB squeeze lah. Okey, BB squeeze dia akan pergi ke angle sini, iaitu nombor 4. BB akan squeeze. BB squeeze bermaksudnya pelabur akan bersedia. BB squeeze ni memberi maksud ada entry di time besar. So dia akan pergi ke angle nombor 5, iaitu
pelabur sudah menerima keputusan. Okey, bukan sudah menerima. Mana pelabur bersiap sedia, menerima, menunggu, okey, menunggu atau menerima keputusan. Okey, macam ni lah. Ini adalah pandangan saya pada orang kata ketikanya baby squeeze. Tetapi dalam topik saya hari ni, saya tak nak bincangkan baby squeeze. Sebab apa? Sebab saya nak terus ke angle BB flat and then dia terus break. Maknanya dia boleh jadi macam ni. Kalau macam keadaan macam ni kalau kita ambil squeeze and then break. Okay. Kita cari yang betul-betul untuk case study. Betul-betul case study. Okay. Ada tak yang betul-betul clear? Okay. Ini tak dapat clear. Kita nak cari yang betul-betul clear untuk yang squeeze dan dia break. Okay. Kalau macam ni nampak dia flat. Lepas tu kesan-kesan nampak tak gigi hujung tu dia squeeze, nampak? Maknanya kat sini market tiada keputusan, pelabur tiada keputusan, dia jadi sideway, pelabur menunggu keputusan, BB squeeze maknanya pelabur sudah siap sedia untuk menerima keputusan, and then dah sekali dia jadi BB break. Nampak? BB break. So BB break ni maknanya pelabur sudah ada keputusan, maknanya dia pergi ke downtrend. Tapi sekarang ni kenapa saya tak nak ikut urutan BB flat and then kepada squeeze? Sebab ramai orang ramai traders lah, termasuk saya lah dulu, dia orang kata bila dia seronok trade pada keadaan sideways, buy sell, bila keadaan BB squeeze, dia tahu BB tu akan memberi maksud ada entry di time frame yang besar, tapi dia dah short and then at the end dia tambah lot yang besar. Maknanya pada awal sini dia guna lot 0.1 sampai ke akhirnya, okey, dia akan jadi macam ni dia akan jadi macam ni. First dia akan guna 0.01. okey, maknanya 0.01. Second dia akan guna, dia akan tambah lot, dia dah buy sell, dia akan tambah 0.03 katakanlah. Okay. So lepas tu dia dah tambah yakin, dia akan guna 0.10. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi purata macam ni kat sini. At the end, bila BB tu dah squeeze and then dia break, so BB tu ada keputusan, so dia tak berani cut loss. Itu masalahnya. Okay, sekarang ni saya nak ajar trick. Trick and tips. Okay, trick and tips BB squeeze and break. BB flat and break. Itu Okay, sekarang ni kita cari yang betul-betul sesuai yang di depan mata kita. Okay, sekejap. Kita cari yang sesuai untuk case study. Okay, katalah case study yang sama, yang tepat yang ni. Okay, so sekarang ni ini dia flat. Okay, kita nampak dia secara armnya dia nampak flat. So hujung-hujung ni sebenarnya dia ada squeeze sebenarnya. Hujung-hujung sini dia ada squeeze. Tetapi benda ni dah terjadi, so kita tak dapat squeeze sangat. Unless kat sini lah, ni dah dapat ada squeeze sikit, nampak? Dia ada start squeeze sikit. Ni kesan-kesan nama dia. So apa yang perlu saya katakan, korang dah buy sell kat sini. Once dia dah squeeze, korang relax. Bila korang relax, tunggu BB tu break. Break tu maksud dia macam ni. Dia macam ni, satu kangkang ke atas, satu kangkang ke bawah. Tapi dia ada tunjuk trend, nampak? Ini candlestick trend. Ini adalah CDS. Iaitu candlestick dominant setup, iaitu menunjukkan CDS dia, candlestick dominant setup, menunjukkan dia adalah downtrend. Downtrend kerana apa? Kerana ia CS bear, close, kata bukan close sajalah, dia break lower BB. Tak close.
Okey. Ni. So, dia dah tunjukkan keadaan ke bawah. Dengan keadaan syaratnya BB tu mesti dalam keadaan gairah. Maknanya dalam keadaan pelabur tu masuk pasaran. Okey, senang je. Kalau nak tahu Okey, nampak tak? Macam ni, flat. Pelabur tu akan bergerak dalam harga julat semasa macam ni. Daripada low BB, okey, mencari upper BB, dan cari low BB, dan cari balik upper BB. Mak. So, pelabur ni bergerak dalam harga julat semasa, so pelabur punya gerakan dia akan jadi macam ni. Kecil je. Tapi bila once dia break, ada kekuatan yang besar, pelabur akan masuk pasaran, dia akan jadi besar sebesar-besarnya macam ni. Mengikut bentuk BB tersebut. Sebab tu kita tak boleh lawan. Bila dia dah break ke bawah, dengan keadaan BB break ke sini. Jangan kau buy, kau sell. Faham tak? Sell tu kita akan guna indikator seperti MA. Macam itu. Okey? Maknanya ini tunjukkan kekuatan market pada time tu. Market tengah laju time tu. Okey? Faham tak? Kalau yang macam case macam ni, kenapa dia tak pergi seperti yang macam ni? Okey, senang. Jawapannya dia dah BB flat selepas tu. Next candlestick yang ini, dia sepatutnya jadi bull, tetapi dia jadi bear. Dia jadi bear, BB tu jadi flat. So that's why price tu masuk ke dalam balik. Dalam macam ni, walaupun dia ada bull yang ni, okay, saya delete balik. Okay, walaupun yang ni ada bull, tetapi keadaan BB tu masih lagi buka ke bawah. Berbeza ini candlestick bear, okay, pembentukan BB tu flat. Ini buka ke bawah. So, menandakan penurunan tu masih ada. Okey. So, korang kena aplikasikan di sini nanti. Apa nak kena buat ni? So, standby. Okey, itu sahaja. Nanti saya akan beritahu cara nak zone entry menggunakan BB flat break, iaitu code multi time frame. Itu insyaAllah saya akan memberitahu tips dia. Tips iaitu tips BB break, BB flat break mengikut multi time frame. Maksudnya ada entry di time frame yang besar. Kalau yang macam ni, ini adalah tips kita cara-cara nak kurang risiko dan tips untuk mendapatkan keuntungan ketika BB itu break dan juga flat. Okey, ini antara tips yang saya pakai. Okey, harap membantu anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.